Baik, terima kasih rakan setugas kita Muhammad dan Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu dan semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Dari daerah Blyth, Auda pada hari ini apa kata kita terus saja mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Nuzul Al-Quran bermula daripada kalimah nazala. Mana turun. Turunnya Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat. Jadi nazala dan nuzul itu menunjukkan bahawa kedudukan penurunannya itu adalah sesuatu yang tempoh yang panjang dan juga sesuatu yang penting. Jadi sebab itu diturunkan Al-Quran. Apa di Al-Quran? Iaitu adalah kalamullah. Jadi sehingga kan dikatakan bahawa turunnya Al-Quran ini adalah pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Maknanya di bulan Ramadan telah pun diturunkan ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Maksudnya sebagai petunjuk dan satu penerangan kepada orang-orang, bagi untuk petunjuk kepada orang yang kita ni sebagai diri kita ni sebagai masyarakat Islam dan sebagainya. Baik. Jadi apabila kita ni melihat penurunan ayat suci Al-Quran ini telah dibuat salah satu tanazulat, tiga peringkat. Salah satunya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Lauhul Mahfuz. Fi Lauhul Mahfuz. Maknanya Allah Taala menurunkan daripada Allah tu kepada Lauhul Mahfuz, tidak ada siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan keduanya juga daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Maknanya Allah turunkan Al-Quran itu peringkat yang kedua daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Lepas itu Allah turunkan lagi daripada Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali daripada Allah kepada Lauhul Mahfuz memang sekali jalan. Tetapi daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah memang sekali jalan. Tetapi daripada Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah SAW maka diturunkan secara berperingkat-peringkat. Jadi maknanya berperingkat-peringkat ini melihat kepada keadaan dan juga suasana ataupun keadaan semasa. Bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika mana pada bulan Ramadan Malaikat Jibril AS akan datang dan mengajar kepada baginda Rasulullah SAW. Sehinggakan ada ulama berpendapat keadaan mengenai dengan turunnya ayat suci Al-Quran ini adalah pelbagai bentuk. Maknanya ada yang bentuk yang silsilatul jaras, maknanya seperti bunyi lonceng, ada yang seperti bunyi labah, ada yang sepertinya kita hanya lintasan hati. Tetapi baginda Rasulullah SAW apabila sesuatu itu berbunyi macam seperti bunyi lonceng katanya ataupun seperti bunyi lebah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang berat. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan kepada Rasulullah secara sekaligus, tetapi secara berfasa-fasa sehingga 23 tahun tempoh yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Surah Al-Alaq iaitu surah yang pertama
diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah SAW sedang berkhalwah, maknanya seorang bersendirian di Gua Hira. Pada waktu itu telah datang kepada baginda Rasulullah SAW iaitu Jibril, yang mana Jibril itu telah dinyatakan dalam kitab sirah Ibn Hisham, yang mana ketika itu baginda Rasulullah SAW sedang bersendirian dan didatangkan oleh Jibril, dan Jibril pun telah mengambil secipis kain iaitu dibaj. Ini dalam sirah Nabawiyah mengatakan bahawa di kala itu Jibril pun terus bertanya kepada Rasulullah. Bila bertanya, "Iqra ya Muhammad," bacalah olehmu ya Muhammad. Tapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak pernah membaca. Tetapi dalam pada itu Jibril alaihissalam sedang menguati, mengarasi, dengan ada yang menyatakan dipeluk kuat, ada yang menyatakan bahawa dicerut lehernya tu, macam kita di kain itu diikat leher, "Iqra ya Muhammad." Tapi waktu itu dikatakan oleh baginda Rasulullah, "Ma ana biqari," tidak aku pandai membaca. Tetapi dikuati oleh Jibril alaihissalam, "Iqra ya Muhammad." Seterusnya baginda Rasulullah SAW membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Sadaqallahul aliyul azim. Baiklah, kita ni melihat daripada sini surah Al-Alaq daripada ayat 1 sampai ke 5 menunjukkan pertama sekali penguatan tentang akidah. Mana akidah itu disebut, siapa nama Tuhanmu? Siapa? Maknanya Allah. Siapa dia Allah? Maknanya Allah itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala makhluk. Tetapi di sini diberikan pengajaran kita ni, allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya kita ni ajarkan, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Alhamdulillah, maknanya di sini kepentingan untuk kita ni belajar, untuk menuntut ilmu itu adalah yang lebih utama. Maka dengannya adanya surah Al-Alaq ini memberikan kita ni kedudukan sebagai manusia agar menjadi seorang yang berilmu. Tetapi ilmu itu hendaklah diterapkan pertama sekali kita ni kenal siapa pencipta kita ni, iaitu tiada lain tiada bukan adalah Allahu Akbar. Maksudnya Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan seluruh alam, dan inilah menjadi pegangan akidah kita ni, kerana keyakinan kita ni tiada Tuhan yang berhak disembah hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagi pendapat saya mengenai dengan tema sambutan nuzul Al-Quran pada tahun ini, iaitu akal sehat dengan Al-Quran, maka ini adalah sebagai satu panduan kepada kita ni betapa pentingnya akal ini dalam kehidupan kita. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabuna anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Maknanya adakahnya engkau menyangka ya Muhammad, sesungguhnya kebanyakan mereka itu mendengar, yasma'un, anna aksaruhum yasma'un aw yaqilun, adakah mereka ini mendengar ataupun mereka ini berakal. Tetapi ialah sebenarnya di sini inhum, sesungguhnya mereka ini indah lain dan bukan adalah kita ni illa kal an'am, melainkan seperti binatang ternakan. Tetapi katanya Allah Ta'ala di sini mengatakan balhum adallu sabila, bahkan mereka ni lebih sesat daripada binatang. Jadi apa yang kita ni fahami daripada sini, kita ni sebagai manusia dibandingkan dengan binatang, binatang ada otak, kita ni pun ada otak. Tetapi yang membezakan itu adalah akal. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, afala taqilun, adakah kamu tidak berfikir, tidak memikirkan, tidak berakal? Ini sebagai satu tentangan kepada diri kita ni, supaya apapun yang Allah Ta'ala ciptakan, apapun yang Allah berikan, maka itu adalah sebagai satu pengajaran dalam kehidupan kita ni. Makanya
akal yang ada, akal yang sehat, bila mana dimanfaatkan kepada kebaikan, iaitu lebih-lebih lagi kita ni belajar, memahami, mentadabbur Al-Quran, maka ia akan memberikan kesehatan pada diri kita ni. Dalam kehidupan kita ni, panduan kita ni sudah ada ditunjuk ajarkan, iaitu daripada ayat suci Al-Quran. Mana batasan-batasan kita ni untuk menjadikan akal kita ni sehat untuk memikirkan sesuatu perkara-perkara yang telah ditunjukkan. Maknanya waras ataupun sebaliknya itu terpulang pada diri kita ni. Tetapi ingat balik, kerana diturunkan Al-Quran itu ma huwa syifa'u wa rahmah. Tidak ada lain dan bukan adalah sebagai satu obat dan juga rahmah.